Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya untuk semua teman-teman Amir Hijaz fans. Apa khabar saudara? Saudara Hazri Adam. Saya mendoakan agar teman-teman saudara Mizi Abdul Aziz. Waalaikumsalam. Saya mendoakan agar anda semua bahagia. Saudara SG Tan, salam. Saudara Ibrahim Cik Muda, Saudara Haji Azhar Abdul Manaf, Saudara Mutalib Maknun. Nama sedap, Maknun. In the afternoon, not in the night. Saudara Khairul Pak Lang, Puan Halimah Musroh, Saudara Samsul Anwar, Saudara Thomas Tan. How are you, Thomas? Sulaiman Lem, ya. Pendeta malam, pendeta malam. Saudara Abu Nems, Saudara Fadullah, Rusli Hashim, Muhammad Zaki, Mat Zain, Dian Shah. Apa khabar orang-orang baru? Waalaikumsalam, Dian. Hujan kawan baru. Fendi Muhammad, Zulpot, Ni Ria, Zulmek, Paipon IP. Nama yang diberikan kepada saya udahlah kecil, jadi saya nak menyebut pun susah. Gigi pun satu dah hilang. Tunggu doktor, nak pergi ke doktor tak boleh. Baiklah saudara, yang mana tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Mungkin malam nanti kalau badan sehat, saya akan cuba santuni satu demi satu kiriman saudara. Yang mana boleh saya jadikan itu bahan untuk malam besok, insya-Allah saya gunakan. Cuma rasanya malam besok saya ada live dengan Pumas Penerangan UMNO Malaysia, dan siaran kita akan bermula jam 9 malam besok, insya-Allah saudara ya. Baik, saya seperti biasa, walaupun tak suka tapi saya harus memberi pencerahan berhubung dengan kedudukan COVID negara kita di bulan merdeka, tapi kita masih belum merdeka daripada serangan virus corona. Hari ini hari Rabu saudara, tanggal 18 Ogos ya. Dan virus corona terus mengganas. Hari ini bertambah ganasnya. Kerana semalam 19,631. Tetapi hari ini jumlah terkumpul hari ini sahaja saudara ya. Warga kita ya, Rubidin bersama pasangannya. Hari ini warga negara kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 22,242 orang. Satu jumlah yang paling tinggi saya rasa. Dan jumlah yang terkumpul sudah pun mencecah 1,466,512 orang warga kita yang dicengah oleh virus corona. Dan mengundang kematian pada hari ini sahaja adalah 225 orang warga kita yang tewas. Jumlah kematian sudah pun menjangkau 13,302 orang ya. Di Perlis terus meningkatlah Pak Nazil. Semalam 37, hari ini 50. Di Kedah susut tapi tak banyak. Semalam 1,863, hari ini 1,852. Dan kawasan Yan Kedah pula kabarnya ada banjir besar apabila air turun daripada Gunung Jerai tak salah saya, menenggelamkan sebahagian daripada pekan Yan. Kita bersimpati warga Yan, berhati-hati bila hujan begini. Virus corona dia lebih merebak, lebih mudah merebak kalau suasana sejuk. Kalau panas dia berkurangan. Begitu juga di Pulau Pinang. Terus mencanak meningkatnya. Semalam 1,275. Hari ini 1,867. Di Perak masih lagi ribuan. Walaupun ada pengurangan. Semalam 1,101. Hari ini 1,036 warga Perak. Di Selangor juga terus meningkat. Semalam 5,753. Hari ini 6,858. Begitu juga di wilayah Persekutuan susut tetapi ribuan. Kerana semalam 1,765. Hari ini 1,587. Di Putrajaya susut. Semalam 41, hari 25. Di Negeri Sembilan meningkat balik. Terus meningkat saudara ya. Semalam dia naik daripada 343 kepada 490. Hari ini Negeri Sembilan mencatatkan jumlah yang dijangkiti oleh virus corona adalah 577. Tinggi saudara, jumlah keseluruhan di Negeri Sembilan
ada 86.279 warga terkumpul yang diserang oleh virus corona. Begitu juga di Melaka, walaupun ada susut semalam 623 tapi hari ini 579. Johor terus meningkat, semalam 1,309, ingatkan boleh kurang tapi hari ini dia naik balik 1,477. Di Pahang juga meningkat daripada 670 kepada 675. Di Terengganu susut sedikit daripada 498 kepada 487. Tetapi di Kelantan nampak gayanya agak mengerikan dan tidak seronoklah kita tengok. Jumlah di Kelantan peningkatannya berterusan 4 hari dah. Daripada 1025 dia naik 1227. Kemudian dia naik lagi semalam 1268. Hari ini meningkat terus pada 1351. Cik-cik Mek Molek apa semua tu berhati-hatilah. Tambah-tambah lagi musim hujan begini ya. Di Sabah juga meningkat. Semalam 2103. Hari ini 2413. Saya ngeri tengok di Sabah ni sebab angkanya 2000 ke atas. Selalunya 900, 600, 500, 400. Hari ini dia terus meningkat. Daripada 1665 dia naik 1728. Semalam dia naik 2013 dan hari ini 2413. Di Labuan juga ingatkan boleh bertahan sifarnya semalam, tapi hari ini ada 5 jangkitan. Begitu juga di Sarawak, saudara. Sarawak juga memperlihatkan peningkatan yang begitu ketara daripada 835 setelah disusut sedikit, tapi hari ini naik 1403. Itulah gambaran dan laporan yang sempat saya berikan pada hari ini, saudara, berhubung dengan jangkitan virus corona yang melanda warga kita. Dan jumlah untuk hari ini tanggal 18 Ogos, jumlah keseluruhan dalam bulan Ogos ini adalah 353,240 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Bulan lepas, sebulan 361. 253, hari ini 353, 240, baru masuk 18 hari bulan kemerdekaan, saudara. Aduh, itulah keadaannya. Saya melihat benda begitu, kalau orang Kelantan dipanggil seeh. Baik, saudara, kita pergi sedikit tazkirah pendek yang singkat ya hari ini. Saudara, anda mungkin dapat menipu semua orang dengan senyuman ya, tetapi Allah Maha mengetahui betapa sedihnya di dalam hatimu. Jadi semoga Allah menghilangkan segala kesedihan di hatimu dan digantikan dengan bahagia dan anda tidak terus menipu. Ingat saudara, usia kita, umur kita, ajal kita, cara kematian kita, tempat kematian kita, semuanya sudah tertulis. Cuma menunggu masa dan ketikanya saja. Dan itu kita berdoalah kepada Allah SWT. Sentiasa berdoa saudara ya. Jangan berhenti berdoa agar kematian kita berada dalam husnul khotimah. Jadi semoga segala doa kita dimakbulkan, segala urusan dipermudahkan, tercapai segala hajat dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin, 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 ya Rabbul Alamin. Ingat saudara, kita ada agama, kita ada Allah. Allah sentiasa bersama dengan kita. Dan saudara, seperti biasa, mutiara kata kita, kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Mungkin sekarang ni dia tak mengajar dah pencen cikgu. Dia rajin menghantar kepada saya. Terima kasih Hibil atas kiriman mutiara kata anda. Menurut saudara Hibil, catatannya, setiap perkosaan terhadap kebenaran adalah suatu penyakit bagi masyarakat yang sihat. Saudara, setiap perkosaan terhadap kebenaran adalah suatu penyakit bagi masyarakat yang sihat. Ini adalah kata-kata mutiara daripada Ralph Waldo Emerson yang sempat disalin dan diterjemahkan oleh saudara Hibil. Jadi bersama-samalah kita agar tidak menipu. Terima kasih saudara Rohanisha, saudara Razman dan teman-teman dalam Instagram ya. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Andai negara berbelanja tanpa had, negara akan menuju kemuflisan.
Dan teman-teman yang dah dapat wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja, berhati-hatilah bila belanja kerana kedudukan ekonomi kita masih lagi keadaan yang tidak menentu. Dan saya amat takut kerana menurut laporan Rich bahawa kita berada pada kedudukan zero dan melongsor pada kosong. Allahu Akbar. Dan kita mengharapkan supaya teman-teman yang masih lagi berhadapan dengan kerenah pihak-pihak institusi perbankan berusahalah saudara untuk mendapatkan moratorium yang kita tidak tahu, kerana hari ini tahulah kerajaan tak ada, Barisan Menteri tak ada, tak tahu siapa Menteri Kewangannya. Jadi saya nak tuju pada siapa pun tak tahu. Keadaan masih lagi in the limbo saudara, berikutan ketiadaan barisan kabinet. Dalam keadaan begitu saudara, ambil perhatian, kalau ada orang menggunakan nama saya, gunakan gambar saya, sila delete. Tidak ada, saya tidak pernah meminta sesiapa pun berhubung dengan saudara bagi pihak saya. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah menjunjung titah istana. Ya saudara, menjunjung titah istana. Sebelum saya memberi pencerahan berhubung situasi ini, saya tahu ramai yang nanti berhubung keadaan apa yang berlaku di istana dan sebagainya, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Menurut Pak Nazil, bukan Nazir saudara ya, pergi berlima kait kelapa, kelapa bersepah di sini sana. Kalau agama sudah dilupa, diibarat sampah tidak berguna. Jadi kalau kita lupa pada ajaran agama, kita adalah bagaikan sampah yang tidak berguna saudara. Hidup di dunia pun tak ada gunanya, tak ada keberkatan. Akhirat nanti tentulah kita berada dalam keadaan yang lebih sukar lagi saudara. Kemudian kata Pak Nazil memberi peringatan, katanya Pak Jenal berasa penat, sakit dirasa di buku kali. Rakyat kenal siapa pengkhianat. Tunggulah masa rakyat adili. Tak lama lagi, tinggal lebih kurang dalam tak sampai pun 2 tahun. Bila sampai musim pilihan raya, tahulah nasib mereka. Ya saudara, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu murni. Ya saudara Zul, saudara Saparudin, saudara Azlan Yusof. Begitu juga saudara Edi Nordin, saudara Jamaluddin Mak Syah, saudara Abu Samah dan teman-teman yang lain. Baik, saya perlu memberi peringatan lagi. Ini dalam keadaan yang Abang Long PJM ya. Dalam keadaan sekarang ni, pastilah mereka lebih rancak untuk melakukan suntingan terhadap live saya ini. Jadi kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas setiap komen yang diberikan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menyalin ataupun melakukan suntingan. Malah yang mengerikan saya sebab mereka memotong di pertengahan 10 minit, 5 minit, 15 minit, sedangkan lari daripada maksudnya. Kalau nak gunakan, saya tak pada halangan, gunakanlah sepenuhnya. Tapi kalau gunakan sekat-sekat, saya tidak bertanggungjawab saudara. Ingat saudara, pencerahan ini adalah pencerahan politik, berprinsipkan kepada we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara boleh melontarkan pandangan. Permohonan saya, sebaik mungkin gunakanlah bahasa yang baik. Jangan kita menggunakan bahasa-bahasa kasar yang tidak menggambarkan kita adalah warga cinta damai yang menghormati keharmonian. Kita adalah warga cinta damai yang menyantuni harmonis. Ya saudara? Baik. Kita mulakan dengan menjunjung titah istana. Sebab saya melihat mengakhiri titah dari istana semalam ya. Ini melalui kenyataan media yang dihantar oleh Setiausaha Duli Yang Mulia Tuan Agong. Baginda mengungkapkan apa kenyataan baginda. Katanya yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah semua. Indah sungguh bicara Duli Yang Mulia Tuan Agong bahawa siapa saja yang menang, yang dipilih sebagai Perdana Menteri tidak menang sepenuh. Dan mereka yang kalah, yang tidak dipilih nanti, tidak kalah segala-galanya. Kerana baginda mahu agar semua 220 ahli parlimen mengulurkan tangan untuk menyatukan ukhuwah
untuk sama-sama berusaha memerangi persoalan COVID-19 dan menyantuni masalah rakyat, masalah derita rakyat berhubung dengan kedudukan ekonomi yang terus mengelongsor. Itu impian dan harapan baginda. Saudara, kemudian baginda mahu agar ekonomi negara yang begitu teruk terjejas ini segera dipulihkan dengan kadar segera demi kelestarian kehidupan rakyat. Dan semalam juga dalam surat kepada wakil-wakil rakyat yang dihantar di istana, Perenggan 8 tu ada menyebut, ini yang agak mendukacitakan saya, kerana Perenggan 8 daripada kenyataan tersebut ada menyebut agar sesalin perisytiharan pencalonan dan sokongan kepada mana-mana ahli parlimen untuk membantu baginda melantik seorang Perdana Menteri hendaklah dikemukakan melalui surat akuan serta bersifat rahsia. Tapi apa yang berlaku semua orang dah tahu. Ini yang saya sedih. Rahsia yang sepatutnya rahsia, yang sepatutnya dipegang. Bila ada wakil rakyat tunjuk saya sokong siapa, wakil rakyat ini kata saya sokong yang ini. Kemudian yang lebih mengecewakan saya bila ada pula kenyataan daripada Barisan Nasional kata sokong Datuk Ismail Sabri. Ini bukan kehendak tuanku. Baginda juga tidak mahu sebenarnya. Baginda tidak mahu wujudnya lagi budaya horse trading ataupun jual beli wakil rakyat. Ini harapan istana. Baginda tak mahu ada tawar menawar. Jadi bila ini berlaku, maka wujudlah dipanggil politics, korupsi. Saudara, jadi insan beriman tidak perlu tawar sogokan. Ini saudara Abdul Halim. Betul. Tak perlu ada sogokan, tak perlu nak tawar menawar. Dia harus menawarkan dirinya saja. Kalau ahli parlimen seramai 220 orang percaya dia boleh memimpin negara, maka mereka akan menamakan. Ini yang tuanku tidak mahu. Baginda amat benci dengan suasana horse trading dalam politik ataupun tawar menawar dalam politik. Kerana itu tidak akan ada yang menang terus. Kena akan berlaku penganiayaan kerana sudah mewujudkan pemberian. Jadi korupsi politik adalah sesuatu yang amat dibenci oleh baginda. Sebab itu titah tuanku Sultan Perak di Malam Tuan Agong, baginda mengingatkan agar setiap ahli parlimen, setiap pemimpin mesti menghindarkan diri daripada budaya korupsi. Mesti membersihkan diri daripada sebarang skandal. Mesti bersih sebersih-bersihnya. Kerana ini mereka harus membantu. Kerana seorang Perdana Menteri itu, dia menjadi penasihat kepada Duli Yang Mulia Tuan Agong sebagai ketua negara. Kalau Perdana Menteri itu orang yang terjebak dalam korupsi politik, tentulah nasihat diberi pada tuanku akan berbau pilih kasih dan sebagainya. Dan ini tidak membantu baginda untuk mentadbir negara kita ini seadil mungkin. Baginda mahu mewujudkan pentadbiran yang bersih, yang adil. Jadi persoalan saya, kenapa permintaan tuanku yang begitu murni diabaikan? Apabila saya tengok Setiausaha UMNO pula membuat pengumuman, kononnya sebulat suara dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak menggembirakan hati tuanku. Sebab semua itu adalah bersifat rahsia. Saya perlu menjelaskan sebab malam tadi sekitar jam 8 malam Majlis Tinggi UMNO mengadakan mesyuarat. So dalam mesyuarat ni saya nak kejelaskan sebab ada pula mengatakan Majlis Tinggi UMNO memutuskan menyokong orang ni, menyokong orang ni. Sebenarnya tidak ada. Majlis Tertinggi UMNO tidak memutuskan untuk menyokong sesiapa untuk kejawatan Perdana Menteri ke-9. Dan bagaimanapun mesyuarat yang berjalan agak panjang lebar dengan perdebatan dan sebagainya memutuskan sebagaimana kehendak Duli Yang Mulia Tuan Agong agar diberilah kebebasan kepada setiap ahli parlimen untuk memutuskan. Jadi semalam selepas Majlis Tinggi diadakan pertemuan antara pengurusi Barisan Nasional dengan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional untuk diberi guideline. Ini kehendak tuanku. Isi borang, gunakan cop, gunakan rasmi apa semua tu kena hantarlah secara peribadi. Tidak pula secara berkumpulan en blok dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa tiba-tiba wujud kenyataan bahawa Barisan Nasional menyokong sipolan demi sipolan. Saya terkejut kerana itu tidak memenuhi maksud sebenarnya.
Dan memanglah bila kita bercakap tentang ahli parlimen Barisan Nasional yang ada pertemuan semalam, dia terbagi pada dua kelompok. Satu kelompok 15 orang yang menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Sementara 28 orang lagi adalah bersama-sama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, bersama-sama dengan Datuk Ismail Sabri. Jumlahnya tentulah tak seimbang. Tetapi tidak ada pengundian. Dia tak boleh nak kata sokong sebulat suara. Saya pun hairan bagaimana ada kenyataan sokongan sebulat suara. Tak ada pengundian. Saya malam tadi, saya berhubung dengan pihak-pihak tertentu, bertanya sejauh mana, dia kata tak ada. Majlis Tinggi serahkan bulat-bulat kepada ahli-ahli parlimen daripada UMNO dan Barisan Nasional untuk buat keputusan masing-masing. Dan cuma diberi guideline. Ini cara. Kemudian tiba-tiba adalah dalam bulan lalu memanglah kumpulan mereka ramai. Jadi akhirnya timbullah kenyataan. Sebab itu saya terkejut juga bila Susah Agung UMNO Datuk Ahmad Maslan membuat kenyataan resmi bahawa mengatakan bahawa setiausaha bahawa ahli parlimen Barisan Nasional, sedangkan beliau adalah setiausaha UMNO. Beliau adalah setiausaha UMNO Malaysia. Setiausaha Barisan Nasional adalah Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sepatutnya kalau nak buat kenyataan bagi pihak Barisan Nasional, hendaklah dibuat oleh Dr. Zamri. Melainkan Dr. Zamri sudah menurunkan kuasa untuk buat pengumuman itu oleh Datuk Ahmad Maslan, maka dia boleh mengatakan bahawa beliau bagi pihak, bukan Majlis Tertinggi UMNO buat keputusan. Sebab itu tadi saya dengar dapat lihat dalam Facebook, dalam media sosial, Yang Berhormat Datuk Syakar, dia mengatakan bahawa tak ada. Betul, tidak ada. Memang tidak ada keputusan daripada Majlis Tinggi. Semua Majlis Tinggi mengharapkan agar permasalahan pelantikan Perdana Menteri ini segera diusaikan. Kerana Tuanku nak buat keputusan dan akan membawa nama-nama itu pada hari Jumaat dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Jadi itulah masalah saudara bila dibincangkan. Saya bukanlah anti Datuk Ismail Sabri, tidak. Bagi saya siapa saja dia Perdana Menteri okey. Datuk Ismail Sabri boleh, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh, Datuk Tengku Razali boleh. Tetapi bagi saya apabila Barisan Nasional dikatakan membuat keputusan sebulat suara, ini juga tak betul sebab tidak ada pengundian. Kemudian timbul pula hari ini kata bahawa daripada Barisan Nasional tak semua menyokong, kan menimbulkan masalah. Lebih molek kalau Barisan Nasional, ahli majlis ahli-ahli parlimen Barisan Nasional telah pun membuat ketetapan dan Majlis Tinggi tidak campur tangan. Ini adalah berupa sarangan daripada Duli Yang Maulid Tuan Agong agar setiap individu menamakan siapa-siapa calon. Kita terbuka. Kan lebih baik begitu. Dan saya juga nak jelaskan sebab itu kali ini Tuanku tidak mengizinkan adanya Festa Bas. Dulu berombong-rombongan. Kalau saya ingat masa kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan dan sewaktu mahu mengangkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dengan Kerajaan Perikatan Nasionalnya, maka bergeraklah satu bas, dua bas daripada UMNO Barisan Nasional naik bas, bukan naik kereta, semua pergi ke istana. Kemudian lepas itu datang pula lagi satu bas lagi daripada Pakatan Harapan, naik bas terbuka. Macam satu pesta. Benda ini dilihat oleh rakyat. Jadi jijik sebenarnya rakyat melihat apa benda lah dia orang ni. Masalah rakyat tak disantuni. Macam saya kata semalam, sepatutnya ahli parlimen baliklah ke kawasan. Kalau rasa nak undi, pakai fake je hantar terus ke istana. Tak ada masalah apa pun. Tapi mengadakan mesyuarat, bersidang, lepas tu lobby sana, lobby sini. Ini Tuanku tak suka. Jadi mereka harus ingat bila Tuanku dah bertitah, apabila dah keluar kenyataan dari istana, patuhlah anda sebagai ahli parlimen, anda lah tertinggi di kalangan masyarakat yang seharusnya menunjukkan contoh yang baik pada rakyat bahawa anda menyantuni setiap titah ataupun yang dikeluarkan oleh istana. Janganlah macam kerajaan terdahulu. Katakan raja kata begini, mereka cakap begini, orang buat begini, Tuanku kata begini, buat begini pula, memandai-mandai. Ini keadaan yang tidak menyenangkan, saya rasa. Agak malang lah bagi rakyat warga kita bila menunjuk pemimpin
yang nampak sangat mereka gelojoh untuk mencari jawatan. Kita dah berkatakan bahawa mereka yang meminta-minta satu jawatan itu harus dihindari. Kerana baginda Rasulullah SAW menyatakan, jangan kamu berikan kepada sesiapa pun yang meminta-minta satu jawatan. Kerana jika diberikan jawatan itu, kamu akan lihatlah kehancuran yang akan dibawa oleh mereka. Itu sabda junjungan saya. Nah, jadi saya kecewa lah dalam keadaan begini. Tapi nak buat macam mana? Itulah yang dilakukan oleh pemimpin. Dan sebenar-benarnya bukan lama pun nak bekerja sangat jawatan Perdana Menteri ni buat apa. Jadi daripada malam tadi lah, tak larat rasanya untuk melayan, nak tengok semua yang menghantar kiriman pada saya. Ada yang fax melalui WhatsApp, dengan kiriman nota-nota dan sebagainya, ribu. Dan banyak menimbulkan persoalan yang diajukan antara pelayar yang meminta pencerahan daripada saya. Dia bertanya kepada saya, mampukah kenyataan tersebut meredakan persepsi negatif warga akar umbi UMNO yang merasakan suara mereka dikhianati sekali lagi. Jadi warga UMNO terasa seolah-olah suara mereka dikhianati. Warga UMNO tidak meminta cara begini. Kalau mengikut kehendak warga UMNO, pulangkan balik kepada satu mesyuarat khas. Ini tidak dilakukan. Jadi persoalannya, mampukah kenyataan tersebut meredakan persepsi negatif warga akar umbi yang merasakan suara mereka telah dikhianati? Kerana ada yang persoalkan ketetapan UMNO. Kerana kena ingat saudara, ketetapan UMNO tidak mahu bekerjasama dengan PPBM. Dan bukan kita tak salah mereka nak undi, nak menyokong Datuk Ismail Sabri, tak ada masalah. Tetapi membuatkan UMNO bersekongkol semula dengan Parti Peribumi Bersatu, ini adalah satu ketetapan yang memang akar umbi tak mahu. Akar umbi kata tak nak bekerjasama dengan PBM. Kenapa pimpinan degil hanya untuk mengejar kuasa? Itu masalah dia, saudara. Sekarang UMNO membuat ketetapan menarik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Oleh itu, andainya pembentukan kerajaan nanti masih dibayangi dari kluster menteri-menteri dalam Kerajaan Perikatan Nasional, pastinya ia akan melukakan hati akar umbi. Bagaimana pula situasinya nanti? Malahan kabarlah saya tak tahu, bahawa Datuk Ismail Sabri kalau dilantik sebagai Perdana Menteri, berkemungkinan melantik Tan Sri Abang Muhyiddin sebagai Menteri Mentor. Ya tentulah benda ini akan menjadi persoalan. Jadi permasalahan. Pemimpin UMNO mengkhianati kehendak akar umbi. Sekarang saudara tengok sendiri pula kenyataan daripada Ketua Amlada. Dengan angkuhnya dia kata mahukan agar Siswa Agung UMNO, Siswa Agung PBBM dicalonkan sebagai Perdana Menteri dan menolak ketetapan Barisan Nasional. Mereka tolak kita, yang kita terhege-hege nak bersama dengan mereka. Buat apa? Untuk apa kita mahu bersama dengan orang yang bukan bersifat sahabat? Saudara Ras, Saudara Sarudin, untuk apa? Saya tidak faham benda ini. Oleh itu, ada juga pelayar bertanya saya, dapatkah diredakan perasaan warga akar umbi kerana UMNO kita tak bersama dia ikut jadi kabilah dalam kabinet. Jadi UMNO tidak mahu berada dalam kabilah kabinet Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi bila berlaku benda begini, suka tak suka, bila berlaku seolah adanya macam horse trading, adanya perundingan dengan parti PBM, suka tak suka akan dilantik pula daripada PBM. Malahan katanya ada jawatan tertinggi sebagai timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Ini pasti melukakan hati warga. Jadi kita kena ingatlah bahawa dari awal lagi UMNO, macam saya katakan semalam kemarin, telah membuat ketetapan dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO sendiri. Malahan jawatan timbalan Perdana Menteri yang ditawarkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional pun UMNO tolak. Ini keadaannya. Jadi bila UMNO tarik sokongan pada kerajaan PNM, jadi sepatutnya kita boleh berdegil lah. Sudah dah tutup buku. Tak ada lagi Kerajaan Perikatan Nasional dan Agung minta nama. Okey, nak menamakan daripada wakil UMNO, tak ada masalah. Tapi tak perlu nak diwawarkan, tak perlu nak mengatakan bahawa ada rundingan dengan parti PBM, berunding pula dengan parti Pejuang lah. Soalnya sekarang ni, okey, sahabat lama kita dalam Muafakat Nasional PAS,
bolehlah, tak ada masalah. UMNO dan PAS sekata dalam menentukan calon Perdana Menteri. Siapa dia, itu rahsia. Kerana ini adalah titah daripada istana. Kan molek. Ini warga kecewa yang amat sangat. Saya lihat. Begitu juga di pihak ini PKR. Oh, orang ni sokong dia, DAP sokong mereka. Sedangkan benda ini tidak boleh dirundingkan. Tuanku tak ada lagi horse trading. Ini masalahnya. Jadi bagi saya lah, sepatutnya kalau UMNO betul-betul nak berunding, biarlah berunding ikut pintu depan. Biar jemput datang ke ibu pejabat, okey, Majlis Tinggi berbincang. Okey, kita nak buat ketetapan. Okey, tak apalah kalau itu nak. Tapi jangan lupa tuanku tak ada adanya sokongan en blok. Kerana bila ini berlaku, pasti mengguriskan hati di pihak sana. Pasti ada permusuhan. Sedangkan di awal lagi tuanku kata, santunilah politik ini secara ukhuwah kemanusiaan untuk bersatu padu. Tidak mahu senggol-menyenggol. Ini keadaannya. Ini dia saudara Syed Ben, dia kata mesti akan ada tikam dari belakang Datuk. Ini yang akan berlaku. Di samping adanya tawar-menawar. Dia sampai bila kita nak didedahkan dengan suasana politik yang sebegini. Sebab itu saya kata, dalam keadaan begini kita menjunjung kasih tuanku, kalau boleh tuanku putuskanlah sendiri siapa calonnya. Sebab saya melihat dari segi laporan, dapat lagi ni apa semua, orang ni dapat 105, orang ni dapat 111, orang ni dapat 117. Dah bergelan daripada subuh tadi sampailah 5 minit sebelum saya membuat pencerahan ini, masih lagi kata orang ni GPS sokong dia ni, orang ni kata GPS sokong dia. Sampai bila? Yang saya tekankan berkali-kali, rakyat nak tahu apa pimpinan buat. Ahli-ahli wakil rakyat dah disantuni ke peringkat bahagian-bahagian masing-masing, kawasan parlimen masing-masing. Kenapa anda biarkan rakyat terjerat hidup dalam kehidupan yang susah dan anda berpesta dalam politik yang tak menentu? Dalam suasana begini, saya nak cakap terus terang, seandainya diketahui bahawa Datuk Ismail Sabri ke ataupun Datuk Anwar Ibrahim pun mendapat lebih kurang katalah 115 undi ataupun 117 sokongan. Ini juga adalah satu kerajaan yang rapuh. Ini bukan kehendak Duli Yang Amat Mulia, Raja-Raja Melayu dan tuanku. Tuanku mahu ada sebuah kerajaan yang stabil, yang disokong oleh semua orang. Jadi sebab itu dia kata semua namakanlah siapa. So biarlah istana menentukan nama itu. Tak boleh kata ini dari UMNO, yang ini dapat PKR, masih lagi bergolak. We are still in the limbo of politics. You allow all this thing happen, dan besok berlaku lagi usul tak percaya. Kalaulah seandainya cuma dapat 115 ataupun 113, macam mana dulu bila Kerajaan Perikatan Nasional, peringkat awalnya tumbang Kerajaan Pakatan Harapan melalui undian, kerana keabsahan pada menteri sampai ke sudah tak bawa ke parlimen. Tapi kali ini jangan lupa, tuanku dah menitahkan secepat mungkin seseorang yang telah dipilih jadi Perdana Menteri hendaklah membawa usul di parlimen berhubung keabsahan ataupun legitimasinya sebagai Perdana Menteri di parlimen. Ini titah tuanku hendak ini dilakukan dengan sesegera mungkin. So, kalau seseorang itu dapat sekitar 115, macam mana dulu masa PA tu, macam saya kata tadi, bahawa Tan Sri Muhyiddin hanya melalui sokongan berdasarkan kepada sokongan bajet cuma dapat 114 undian. Ertinya 114 saja menyokong. Waktu itu 222. Jadi 108 tidak menyokong. Dan berlakulah sampai sudah tak habis-habis politiking ni. Sokong begini, tarik sokongan sama begini, usul undi tak percaya, nak bawa usul undi tak percaya, keabsahan Perdana Menteri dipersoalkan. Ini akan berlaku. Dan seandainya dah dapat, sebab rahsia terbuka, katalah Datuk Ismail Sabri dapat 113 ke ataupun 115 undi ke, maka kumpulan daripada Pakatan Harapan mula berlaku jual beli. Kali ini bukan lagi katak-katak, ini bukan lagi durian, saya ingat. Tempoyak pun dijual juga kali ini. Dan ini keadaannya, nampak bahawa politik negara kita ni berada dalam keadaan yang letih saya tengok. Saya sebenarnya tengok begini meluat. Tapi nak buat apa, saya kena beri pencerahan pada pendengar-pendengar saya.
menjelaskan keadaan. Seandainya Datuk Ismail Sabri dapat 115 atau tak ada yang stabil lah, lebih 120, 130. Okey? Dan ini bila awak usul keabsahan nanti, 2 malam sebelum usul itu, maka adalah runding-merunding. Kau sama kita lah, kita usul dia tak percaya. Tumbang pula lagi. Berapa lama kita nak Hayat Istana menentukan jawatan Perdana Menteri? Sebab itu saya katakan biarlah Duli Yang Mulia Pertuan Agong memutuskan. Tak perlu nak kita lagi nak bagi apa semua begitu, memeningkan kepala dan rakyat. Dan saya tahulah pelayar apa semua tu dalam degup-degang, gugap ya ke, okey tak okey, yang sokong begini. Yang takut nanti ada yang tergolek dog ni nanti. Kena serangan sakit jantung. Jadi akhirnya saudara akan berlakulah scheme of thing. Tawar-menawar. Saya yakin dalam keadaan begini, untuk menggapai kepercayaan, untuk menggapai sokongan daripada parti PBM, Datuk Ismail Sabri tentulah menyangkut daripada 30 orang lebih daripada parti PBM. Kadang begitu mereka akan menuntut jawatan menteri ke, menteri kewangan ke. Jadi sama juga. Apa artinya bila UMNO, ahli Parlimen UMNO itu lagi menarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional? Kalau menteri-menterinya masih ada lagi, kalau mungkin Azmin ada lagi, Hamzah ada lagi di situ, barisan menteri-menteri yang ada masih lagi di situ. Kerana mereka yang kena ingat bahawa ini failed government yang telah pun dijatuhkan. Keadaannya sekarang, saudara, dan orang yang terlibat dalam nak mengharamkan UMNO masih berada juga nanti dalam kabinet. Kan saya tidak nampak satu penyelesaian yang baik. Kalau dengan hadiah 115 sokongan, kabarnya ada 115. Sebab saya khawatir lah, saudara, dalam keadaan begini kita ingat bertanya, apakah Datuk Seri Ismail Sabri bakal meneruskan legasi memiliki jumlah menteri dan timbalan menteri yang sama macam mana Kerajaan Perikatan Nasional? Kerana kena bagi sikit pada pejuang, kena bagi sikit pada PAS, kena bagi juga pada PBM, dan jangan lupa UMNO menuntut. Apakah akan ada balik 70 orang menteri timbalan menteri? This is a waste of money. Kita mengharapkan paling banyak pun akan datang, lantiklah dalam 10-15 orang sudah. Sebab ini kerajaan untuk menangani masalah COVID. Kerajaan yang harus menangani masalah ekonomi sesegera mungkin, supaya rakyat dah tak tahan dah. Supaya rakyat terus berada di lembah penderitaan yang teramat. Ini impian dan harapan rakyat. Dan pimpinan harus menyantuni. Tapi kalau adanya horse trading yang begini, tak menyelesaikan masalah. Saudara, ini keadaannya. Banyaklah orang cakap dengan saya bahawa selama ini dia kata, Datuk ni banyak mirip pada Tengku Razali. Saya bersetuju. Memang saya mengaku bahawa saya lebih mirip menyokong Tengku Razali. Sebab saya merasakan this is the only candidate yang tidak akan ada menawarkan scheme of thing. Sebab dia menawarkan diri dia as dia punya capability. Sebagai seorang true Demokrat, you want me, kalau dapat sokongan, terima kasih. Sebab ini kerja nak buat kerja. Saudara, saya mengaku. Sebab kalau yang lain, saya khawatir akan ada berlakunya tentang ini korupsi politik. Jangan lupa, Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, dia benci pada korupsi. Beliau pada dia nak menyantuni, nak meneruskan sebagai arkitek ekonomi negara. Sebab dari dulu lagi sewaktu beliau menentang Tun Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO, kerana beliau menentang usaha-usaha untuk mematikan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru lain tak ada adalah untuk memastikan kek ekonomi ini dikongsi oleh semua kaum supaya semua boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu matlamat yang diasaskan oleh almarhum Tun Razak. Dan beliau terlibat dalam menyantuni membuat dia punya roadmap ke arah itu. Tetapi bila melihat adanya dasar perswastaan yang merugikan rakyat, hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, sebab itu beliau tak bersetuju. Jadi bila dia tak setuju, dia lawan, betul dia disingkirkan. Okey, saya nak bagi tahu, di kalangan ahli parlimen yang kalaulah dia jadi Perdana Menteri, dia tak akan ada kronisma. Sebab pada dia tak ada kroni, tak ada anak-anak. Dia hidup dia sendirian. Anak tak ada, isteri tak ada.
Dan dia tidak mengharapkan jawatan itu untuk memberi kekayaan padanya. Sebab bukanlah saya nak kata dia hebat sangat, kaya sangat, tidak. Tapi saya melihat dari segi kehidupannya, dia dah okey. Tak ada masalah. Inherit from dia punya heritage of dia punya late father, late family dia. Dia tak ada masalah. Jadi dia tidak akan menjadikan jawatan Perdana Menteri itu untuk mengaut kekayaan. Tidak akan berlaku. Dan saya ingat lagi ada peristiwa dulu macam adik dia sendiri jumpa dengan saya, dia kata, "Tok, you sokong kuli ni apa pasal?" Saya kata, "Sebab saya sokong atas dia punya prinsip lah, atas kemampuannya." Okeylah, dia kata, "Kalau you berharap sesuatu, you kena jangan mimpi." Dia kata, "Kenapa aku?" Dia kata, "Saya dulu ni adalah share satu company, dapat kontrak lebih kurang 300 ribu ke 400 ribu. Lepas tu dia kata, dia tengok company tu atas nama saya, terus dia batalkannya. Sebab dia kata, bila masa pula saya jadi kontraktor. Itu orangnya, dia tidak akan mengamalkan kronisma. Dan dia bagi tahu bahawa jawatan itu bukan untuk mengkayakan seseorang. Jawatan itu serve the people. Itu impian dia. Sebab itu dia tidak disenangi oleh kumpulan-kumpulan wolot. Tengku Razali tidak akan disenangi oleh pimpinan bahagian-bahagian yang mengamalkan politik wang. Sebab dia menentang politik wang. Sebab itu jangan mimpilah dapat sokongan bahagian-bahagian apa semua yang ketua bahagian ini menabur wang untuk mencari pengaruh. Itu sebab itu saya lebih mirip lah, saya mengaku. Dan juga saya yakin bahawa beliau mampu menangani persoalan global ekonomi. Macam saya berbual dengan tokoh korporat semalam. Tapi hari ini dia telefon saya, dia kata nampak gayanya, dia kata tak ada can lah nampaknya kita nak makan besar dekat stock market. Saya kata kenapa? Dia kata stock market nampak gayanya hari ini ada sedikit penurunan. Ini adalah tanda-tanda bahawa keyakinan pelabur tidak ada. Ini masalah besar pada negara. Kita sekarang ni, Fitch report mengatakan kita decline to zero. Bagaimana? Dan saya tak tahulah sebab Datuk Ismail Sabri kalau dipilih sebagai Perdana Menteri, latar belakangnya adalah sebagai seorang peguam. Dan begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, betul beliau adalah sebagai Timbalan Perdana Menteri bekas Menteri Kewangan. Ini gambarannya saya. Sebab itu saya lebih mirip kalaulah Durian Maulid tuanku memilih Tengku Razali, saya kata untunglah Malaysia ni. Tapi adalah saya tengok macam-macam fitnah, orang kata keterlibatan dalam skandal BMF di Bumiputera. Itu semua tak betul. Itu ciptaan zaman waktu beliau menentang Tun Dr. Mahathir dulu. Kononnya skandal BMF. Dan kesan dari itu beliau ambil tindakan undang-undang. Saya ingat lagi. Dia ambil tindakan undang pada Morning Post dengan akhbar Daily Mirror di Hong Kong. Dan dia menang kes itu. Saya tanya kat dia kenapa tak ambil tindakan pada Usaha Melayu dengan Berita Harian. Dia kata nak ambil tindakan lokal ni. Dia kata Usaha Melayu, Berita Harian ni syarikatnya milik UMNO. Macam saya saman UMNO balik lah. Biarlah, dia kata terpulang lah. Masing-masing kita ada Tuhan, mereka buat fitnah lah saya, dia kata. Dia tak ada masalah pada dia. Kau nak kata apa pada dia? Sebab dia tidak depend. Dia is a true Demokrat. Kalaulah dia bertanding, kalah, dia mengakui orang menang. Dia tak pernah pun mengatakan, orang tak layak. Tak ada. Dia memperakui. Sebab itu dia kekal. Dan saya yakin kerana pengalaman dalam waktu tak lama mana pun. Sebab kita akan menghadapi pilihan raya sekitar tak sampai 10 tahun lagi. Biarlah dia memperbaiki ekonomi. Rakyat sekarang ni tersepuk dalam suasana ekonomi yang bukan lagi mengelonsor. Kita sekarang ni di jurang yang cukup bahaya. Kewangan meleset, orang tak ada pekerjaan, tidak hidup ekonomi itu. Adalah peluang saya berbual-bual dengan beliau. Dia kata dia takut sebab pertama sekali rakyat tak ada pekerjaan. Kedua, ini perniagaan tak berjalan langsung. Ketiga, kegiatan ekonomi yang lain tidak bergerak. Dunia masih lagi menarik pulau-pulau mereka. Nak masuk jauh sekali. Jadi keadaan macam mana nak menampung? Kedudukan nilai mata wang kita yang merosot. Jadi ini bukan senang, dia kata. Dan saya tahulah bahawa dia mempunyai caranya macam mana dia membina Petronas. Jangan lupa. Satu ketika dulu Petronas. Jangan marah, bukan saya nak memuji melampau, tidak. Tapi saya based on track record. Bahawa Petronas ni dulu, perjanjian waktu kita mencapai kemerdekaan antara kerajaan Malaysia, waktu itu Melaya, dengan British, selagi ada bulan dan bintang, minyak di perairan Melaya ini adalah milik Shell.
Tapi dengan dia baik dengan Ibu Sutomo di Indonesia, cari jalan, akhirnya dapatlah minyak itu dimilik negarakan melalui kewujudan Petronas. Begitu juga melakukan pengambilan tanah-tanah yang dimiliki oleh saudara besar daripada England, Guthrie-nya, Sam Darby-nya, yang dipanggil London Downridge. Ini berjaya dibawa pulang. Malahan dia sendiri, dia tak ada gelut, dia bukan nak bagi duit, dia bukan nak cari duit membeli undi, tidak. Saya bangunan sehebat-hebat bangunan di PWTC itu adalah milik tanahnya, disahadiahkan pada UMNO. Kesetiaan daripada parti, kasih dan sayang daripada parti, sebab dia kata inilah parti yang mendaulatkan raja-raja Melayu, inilah parti yang membina dan membangunkan negara, inilah parti yang memperjuangkan kemerdekaan. Perlu kita kontribut. So dia bagi tanah itu percuma aja. Sampai sekarang ni berdiri megah bangunan PWTC. Itu tanah milik Tengku Razali, diberi secara percuma pada UMNO. Tapi warga UMNO tak seorang pun nak menghargai. Malahan bila mereka bertanding satu jawatan, maka beliau dikeji dan sebagainya. Ini budaya ini perlu dihentikan. Itu keadaannya saudara. Sebab itu saya terpulanglah apabila mereka sudah membuat pemilihan. Jadi sekarang ni persoalan saya, mampukah? Ini persoalan penting ni. Mampukah persoalan COVID-19 ini diselesaikan? Andainya Datuk Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri. Kerana jangan lupa beliau adalah bos kepada 3 orang menteri. Menteri Kesihatan, Menteri Vaksin Khairy Jamaluddin, dan beliau sendiri yang saban hari menyatakan kedudukan COVID, laporan demi laporan. Jadi COVID tidak mengundur, bertambah meningkat lagi. Boleh ke diatasi masalah ini? Adakah formulanya? Kita tak tahu. Saya mendoakan supaya ada ilham dalam fikirannya kalau dia menang, jadi dia dapat dipilih sebagai Perdana Menteri. Begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Karena saya katakan bahawa seseorang yang dilantik sebagai Perdana Menteri kali ini mesti ada jati diri, mesti ada kekuatan, mesti ada ketegasan untuk melaksanakan reform untuk negara kita ini ke arah membasmi COVID-19 dan reform ekonomi. Memanglah saya semalam saya katakan adalah lebih baik kalau dapat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Tengku Razali, sebab dua-dua biasa jadi Menteri Kewangan, dua-dua ada pengalaman. Bolehlah mereka menjana macam mana nak fikirkan kedudukan ekonomi negara kita ini. Kalaulah ada kesempatan, kalau tak ada kesempatan kita buat macam mana? Ini kedudukan saya dapat. Ini masalahnya sekarang ni. Kita masih tergantung lagi soal COVID ni. Isu compound tak selesai lagi. Apakah kalau siapa ini keluar kena compound RM2,000, RM3,000, RM10,000, RM20,000? Apakah ini akan diteruskan? Sebab ini diwujudkan zaman Kerajaan Perikatan Nasional di mana Datuk Ismail Sabri adalah bertanggungjawab berhubung dengan COVID ini. Takkanlah apakah masih ada lagi undang-undang compound ataupun ini dipanggil antara dua derajat. Mereka yang di Kayangan bebas bergerak sana sini. Mereka yang di Kayangan boleh makan di sana, boleh makan pesta durian. Rakyat terperosok di rumah, tak boleh keluar rumah. Apakah akan berlaku? This masalah ni saya rasa tak tahulah dia punya plan. Sebab sehingga saat ini saya bagi tahu saudara bahawa kedudukannya masih lagi belum ada keputusan yang tuntas. Ada pihak mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mendapat 117 undi. Kerana kononnya parti gabungan Parti Sarawak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang saya rasa tak seronok sebab pendedahan berlaku. Betul ke begitu? Dan katanya Datuk Ismail Sabri juga mendapat 117. Kalau 117 campur 117 artinya dah 234. Sedangkan jumlah kursi cuma 220. Jadi kita rakyat dipeningkan. Sepanjang-panjang hari rakyat pening memikirkan. Saya memanglah kadang-kadang I cannot brain with all these things. Dan UMNO sendiri yang saya amat hairan kerana UMNO yang we go all out nak dapatkan jawatan ni. Untuk apa sebenarnya? Sebab kita parti yang kalah. Bagi saya sepatutnya UMNO shut your mouth. Macam saya setuju jugalah pandangan daripada teman-teman blogger yang lain. Sepatutnya diam diri, just submit. Apa sahaja yang dititahkan oleh istana, ikut saja. Kalau memanglah kalau nak namakan daripada UMNO, namakan sajalah. Biarlah, tak payah nak buat pengumuman. Ni nak tunjuk pengumuman besar. Mana besarnya UMNO? 38 kursi, kita ada 38.
campur dengan Barisan Nasional dengan 3. Ada 41, 42 saja. Kita tak boleh tubuh kerajaan. This is the most important, kena sedar diri. Tapi kalau kita menubuh kerajaan, terpaksa kita mengadakan jajaran. Jajarannya adalah kita bekerjasama dengan parti lain. Apakah UMNO akan bekerjasama balik dengan Parti Peribumi Bersatu, PBM, yang kita selama ini dah tarik sokongan? Ini masalah sebenar-benarnya, saudara. Sebab itu, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong mengatakan dia tak mau dengar lagi permasalahan politiking, horse trading ni. Baginda nak tengok bahawa semua ahli-ahli parlimen menyokong siapa saja yang akan dipilih sebagai Perdana Menteri. Dan saya nak bagi tahu bahawa calon yang akan jadi Perdana Menteri belum pasti lagi. Bagaimana kalau berlaku deadlock? Tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat 107. Datuk Ismail Sabri pula dapat 103. Macam mana? Kerana ada pula kalangan ahli parlimen yang saya dipahamkan tidak mengundi. Bukan 100, 220 tu mengundi. Katanya 8 orang tidak mengundi. Kalau 8 orang, 220 tolak 8, tinggal 212. Kalau 212, seorang ni dapat 106, seorang dapat 106, masih lagi tergantung. Tuanku tak boleh nak buat keputusan berdasarkan kepada undian. Apakah mesti lagi dibuka lagi? Sebab itu saya rasa lebih baik kita menjunjung kasih Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong. Pilihlah siapa saja yang tuanku fikirkan. Pertama-tama sekali, yakin tuanku satu pemimpin yang bersih, yang tidak ada langsung kaitannya dengan mana-mana parti politik, yang tidak akan mendendami. Ini saya cakap terus terang, saudara. Kalau pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia daripada Parti Keadilan, bersama dengan dia Parti DAP, bersama dengan dia Parti Amanah, dan tentu permusuhan dengan Parti PAS. Tak selesai. Kalau Datuk Ismail Sabri pula jadi Perdana Menteri, dia dikelilingi oleh PAS, PBM, UMNO sendiri. Dalam kalangan warga UMNO sendiri sudah rasa berkecil hati, sudah rasa pedih yang amat sangat dengan PBM ini. Sudah ada kecurigaan. Jika ini berlaku, pertembungan berdua ni masih berterusan. Matlamat yang mau disantuni, yang mau dilihat oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong tidak akan tercapai. Sebab itu saya katakan, the only choice, kena cari satu orang yang tak ada komitmen. Dia tak kisah. Jadi tuanku kata senang untuk tuanku, you sokonglah habis cerita dalam tempoh setahun setengah ke, ataupun 6 bulan ke, 9 bulan ke, selesaikan masalah ni. Sebab tuanku kata semua parti tak mau lagi nak tengok adanya lagi permasalahan. Dan patutnya inilah satu jajaran baru dalam politik. Semua orang menyantuni, kalau boleh tidak ada parti pembangkang. Bolehlah sifatnya sifat parti pembangkang, tetapi bukanlah membangkang untuk bermusuhan sampai dunia kiamat. Ini tak mau. Kita mau disantuni semua. So ini jajaran baru yang dikendaki oleh istana. Sebab baginda yang mendapat laporan, baginda bukan dapat laporan sikit, saudara. Kita ni dapat cutipan sana sini saja. Kadang-kadang laporan yang half cook. Baginda dapat laporan daripada military intelligence, baginda dapat laporan daripada polis. Kedudukan politik di peringkat akar umbi rakyat tentulah dapat. Saya cakap boleh bertanyalah dengan teman-teman saudara, sama ada warga Melayu ke, warga India ke, warga Cina, terhadap pemikiran mereka terhadap pimpinan negara hari ini. Jelek, saudara. Jelek. Sebab mereka juga terjerat dalam kehidupan yang susah. Mereka juga sekarang ini kesan daripada kehancuran ekonomi. Saya katakan kehancuran. Yang ditinggalkan daripada sejak kerajaan PA masuk ke PN. Sekarang ni lompang yang dibina dalam kerangka ekonomi kita terlalu jurang, terlalu dalam, terlalu sukar. Saya tak tahulah bagaimana Perdana Menteri yang baru nanti yang akan membina balik. Saya tak nampak. Kekhawatiran saya kalau ini berlaku, kalau tidak ada satu santunan yang bersama, ini tidak akan berlaku apabila saya dengar orang ni sokong begini, orang ni sokong ini. Bila sokong sama sokong akan ada perbalahan. Sedangkan tuanku kata tidak ada yang menang segala-galanya, tidak ada yang kalah segala-galanya. Artinya nanti permasalahan yang saya lihat, kalaulah Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, tuanku nak supaya ada dalam kabinetnya daripada parti-parti semua. Boleh ke dia jadi take the lead dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Masalah besar ni, saudara.
Takkan saudara tak tahu karakter, cara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana dia nak menyantuni orang macam Lee Guak Eng. Okeylah dia boleh santuni Tuan Guru Haji Hadi sebab dah terbiasa dengan Tuan Ibrahim Tuan Man. Tetapi bagaimana nak menyantuni pimpinan daripada amanah, orang macam Mak Sabu, orang macam Saudin Ayub, orang macam Mahfuz Omar. Tak selesai masalah negara kita ni. Begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuanku kata kalau you jadi Perdana Menteri pun dia kena ambil semua. Boleh ke dia menyantuni daripada UMNO yang selama ini menanam kebencian yang teramat dalam terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pelbagai macam-macam cerita lah. Bagaimana dengan PAS? PAS no Anwar, no DAP. Bagaimana dengan PBM? Dan ini tidak akan selesai. Kalau begini, siapa ni? Kakak adik. Kalau begini biarlah foto Sri Alif Syukri jadi PM. Biar Datuk Datuk Alif Syukri jadi. Jadi sekarang ni betul saudara Aiman Muhammad dah makin letak, bukan lentang pukang, dah sempang peranang. Sebab itu saya katakan suasana politik hari ini betul-betul berada dalam sempang peranang. Impian Duli Yang Maha Muda Yang Tuan Agong sebagaimana baginda bertitah memanggil semua pemimpin parti politik, saya tidak nampak ada akan mencapai matlamatnya. Apabila masih lagi everybody go to the race, masing-masing lagi adanya horse trading, masih lagi pujuk memujuk, rayu merayu, malahan ada pula wakil rakyat tunjuk pula ini saya sokong Datuk Seri Sabri, ini saya sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan rahsia yang mahu diharapkan oleh istana tiap-tiap ahli parlimen menyimpan rahsia tidak terlaksana. Ni saudara ni Yup Yong angkara UMNO huru-hara politik negara. Saya tak boleh begitu. Ini bukan UMNO. Ini bukan UMNO. Angkaranya pemimpin yang ketamakan, terlalu gilakan kuasa. Jangan saudara kata parti saya ya. Parti UMNO tidak pernah begitu. Kalau wujudlah pimpinan terdahulu, dia tidak akan mengizinkan. Saya rasa kalau zaman Tun Dr. Ismail dia tangkap semua. Kalau zaman Tun Razak dengan Tun Dr. Ismail, saya ingat negara kita dah buat mageran dah. Habis cerita. Ini saya cakap terus terang. Bercendaru habis. Tapi nak buat macam mana? Kita tidak ada pemimpin macam Allahyarham Tun Dr. Ismail. Kita tak ada yang... Sebab itu saya katakan bahawa kita mengharapkan ada satu pemimpin yang kukuh jati dirinya. We don't care now. People come first. The country come first. Ekonomi negara mesti dijadikan agenda utama. Masalah COVID ini mesti ditangani to the fullest. Tak ambil kisah lah, tak ada pilih kasih. Kamu buat salah, kamu kena. Kalau kita dah buat SOP. Ini tidak. Bila mereka menunjukkan gambaran, boleh makan durian dalam kebun durian, boleh berkerah lah, boleh pula menteri makan dekat restoran. Rakyat tak boleh. Akhirnya rakyat keluar. Sebab mereka merasa tertipu. They won't follow the rules. Sebab pimpinan tidak menunjukkan contoh yang baik. Hadir dalam majlis, orang lain pakai ini pelitup, kamu arahkan, tak pakai pelitup, kena tangkap, kena bayar dan ni 1,500. Jadi rakyat benci SOP. Kerana mereka terkena bila melihat adanya undang-undang ini 2 darjat. Jadi tidak akan terlaksana. Tapi kita menduga kalau masa zaman Tun Dr. Ismail, dia kata tak boleh, semua tak boleh. Menteri ke tak menteri ke, anak menteri ke. Dulu Allahyarham Tun Dr. Ismail, dia kata siapa yang buat demonstrasi tangkap. Dalam peristiwa ini menentang Tun Tanam Kiri Kachon, Perdana Menteri Thailand waktu itu, semua penduduk Estonia, Provinsi Melaya, era waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi pemimpin pelajar, buat demonstrasi. Dia tangkap semua. Lepas dia tangkap, Ketua Pilihan Negara telefon Tun Dr. Ismail, Tun minta maaf. Kenapa? Ini kita dah tangkap semua. Okeylah, simpan diorang 3 hari. Budak-budak ni sepatut belajar, dia demonstrasi pula. Maaf Tun. Why? Kita juga anak Tun lah. Anak dia sendiri kena tangkap kerana terlibat dalam demonstrasi. Okey, orang lain 3 hari, anak saya 6 hari dalam lokap. Itu pemimpin yang kita cari. Apakah kita boleh dapat lagi pemimpin yang sebegini? I don't care. Dia buat salah, dia kena. Dia tak ada keistimewaan. Dia ingat dia anak menteri dalam negeri. Dia boleh buat ikut suka hati mak bapak dia. Itu cara Tun Dr. Ismail. Saudara boleh tanya, boleh cek rekod di Bukit Aman. Ini bukan saya cerita bohong. Boleh tanya dengan anak saudara dia, saudara Taufik masih hidup lagi. Tapi apakah kita dapat lagi pemimpin yang sebegini? Sebab itu kadang-kadang saya katakan, saya rindukan kehadiran pemimpin macam mana Tun Dr. Ismail.
Sebab itulah saya lebih banyak menyokong Tengku Razali. Mirip sokongan saya pada Tengku Razali kerana saya melihat ciri-ciri ada pada beliau. Dia kata kalau tak betul, buat korupsi tangkap je, habis cerita. Dan mana wang mereka, sama ada luar negeri pun, ambil balik. Kita tanya kat dia, kalau kamu nak duduk dalam lokap lebih lama, okey. Kalau tak, pulangkan. Wang rakyat, wang negara yang kamu sudah seleweng, kena dipulangkan. Kita tak kisah kau simpan di mana pun. Itu cara Tengku Razali. Dan dia kata, kek ekonomi ini mesti dikongsi bersama. Tak boleh ada nepotisme. Kontrak dia bagi pada adik-beradik aku, anak aku. Sebab dia tak ada. Yang orang boleh Tengku Razali tak ada. Anak dia, dia tak ada. Dia tidak ada apa nak buat rezeki dia. Allah SWT menghadiahkan dia. Memang ada miliki kekayaan, tetapi isteri dah meninggal, anak pun tak ada. Sebab itu, saya rasa masanya akan dihabiskan untuk negara. Itu saja sebab saya berpeluang berbual dengan beliau berapa kali. Sebab dia kata saya ni alhamdulillah lah. Nak kata kaya sangat tidaklah. Dia kata syukurlah saya cukuplah apa yang Allah SWT anugerah kepada saya. Sekarang ni saya nak bagi balik kepada rakyat. Saya nak cuba. Tapi kalau orang tak setuju nak buat macam mana? Sebab itu dia sekarang ni dia membina lah apa berlaku di Gua Musang. Saudara boleh pergi ke Gua Musang lah. Seindah-indahnya sebuah masjid dibina di Gua Musang. Dan sekarang ini menjadi mercu tanda untuk orang melawat. Saudara, anak muda mungkin tak bersetuju dengan saya, terpulang pada saya. Saya harus menceritakan kebenaran. Sebab ini saya nak bagi pencerahan. Sebab bila saya tak mahu kita nanti, bila dah tiada baru kita meratapi kehilangan. Anak-anak muda perlu tahu. Memanglah anda nakkan orang ni. Dan ketakutan saya sekarang ni, yang amat menakutkan saya, mereka berhasrat untuk dapat orang ni jadi Perdana Menteri, orang ni Perdana Menteri, maka pimpinan mereka ni akan jadi menteri. Dan mereka pula mengharapkan ada sesuatu. Bila tak dapat nanti, maka menteri atau pimpinan itu akan dijadikan sasaran untuk mereka mengkritik. Akhirnya tak selesai masalah. Kita tunggulah sampai Jumaat nanti. Saya, keputusan daripada istana, kita nanti dengan penuh harapan. Saya yakin Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong tentulah ada formulanya. Kita jumpa lagi malam esok. Cuma saya ingat kepada saudara, malam esok saya live jam 9 malam. Kita bermula jam 9 malam. Saudara boleh live dengan Facebook. Instagram saya tak tahu macam mana. Saya akan berusaha untuk dapat juga connection. Sebab malam esok kita akan membicarakan di pejabat-pejabat UMNO. Jam 9 malam. Jangan lupa saudara ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.